Masih. Hai. Sorry tak boleh salam kan, tak ikut SOP pula. Okey. Marilah sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku diiringi dengan lagu UMNO. Din, sana. Majlis mengucapkan terima kasih atas nyanyian itu tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Din, awak baca tengah-tengah tadi. Dekat belakang. Kompang Derma Pusaka Bangsa dipandu oleh si anak muda. Hadir tuan-tuan memeriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimuliakan Tuan Isyam Janil, Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor. Yang dihormati Haji Nur Muhammad bin Badardin, Ketua Penerangan UMNO Bahagian Hulu Selangor. Yang dihormati Tuan Sofi Hussein, Timbalan Ketua PAS Zon Bandar Sungai Buaya. Yang berusaha Datuk Izzuddin bin Ilyas selaku pemangku Ketua UMNO Cawangan Persiaran Kesumbasari, merangkap Bendahari Bahagian UMNO Hulu Selangor. Wakil-wakil dari UMNO Bahagian Hulu Selangor, pimpinan pemuda UMNO Bahagian Hulu Selangor, EJK PAS Zon Bandar Sungai Buaya, kawasan Hulu Selangor,
Ketua-ketua sayap cawangan Kesumbasari, ahli-ahli UMNO dan semua jemputan sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi dengan rasa limpah kurnia jua. Maka kita diberikan luangan waktu, digerakkan minda dan daya rasa, digunakan kecerdasan fizikal dan mental untuk sama-sama berkumpul untuk persidangan tahunan UMNO Cawangan Persiaran Kesumba Bandar Sungai Buaya buat kali yang ke-6. Hadirin yang dimuliakan, kayu jati si kayu cendana mari ditanam kita berdua. Majlis kami tidakkan sempurna tanpa iringan seutai doa. Letak belakang. Sebelum tirai dibuka, Tengah-tengah belakang. marilah bersama-sama Mari, kita mari. menadam tangan memohon limpah rahmat dan barakah yang Maha Esa. Dengan itu, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Iqbal untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Kering. الفاتحة. Depan sikit pada Sujita. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات وأول الأولين آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا Tuhan kami berdoa memperolehkan ini dalam amal bagian cawangan Kesumbasari. Kami merafak sembah mohon restu mohon inayah keridaan-Mu agar menyatukan hati-hati kami dalam ikatan tali muhibbah. Rapatkan saf perjuangan kami dalam satu jemaah, jadikan gerak langkah kami kuat dan teguh serta kekalkan kami dalam usaha kerja yang bersungguh-sungguh ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah parti kami ini di bawah lindungan-Mu ya Allah, sentiasa melaksanakan tugas tanggungjawab agama-Mu ya Allah, mempertahankan hak ketuhanan bangsa Melayu, menjaga rawatan agar aman bahagia selalu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, peliharalah kami ya Allah, kasihanilah kami, bimbinglah kami ya Allah dalam perjuangan yang masih belum selesai ini ya Allah. Berikanlah kemudahan, janganlah Kau susahkan. Berikanlah kesehatan ya Allah, kesenangan ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bersyukur padamu ya Allah. Jika Engkau beri kami kepayahan dan cabaran, berikanlah kami kekuatan untuk mengatasinya ya Allah. Jika Engkau mendidiknya ya Allah. Allahumma ya Raqib ya Raqib, harumlah hati-hati kami dengan akhtar rahmat-Mu ya Allah. Ya dan jalal wal ikram, kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negara kami yang dikasihi ini ya Allah. Rakyatnya sejahtera sentosa, agama-Mu terus terpelihara dan berjaya di bawah pemerintahan pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami bersama dengan pimpinan kami ya Allah. Justru Kau berikanlah pemeliharaan, keselamatan dan kesehatan ke atas pemimpin kami ya Allah. Semoga mereka sentiasa dijauhkan dari segala kesulitan maupun kesusahan walau di mana mereka berada ya Allah. Berkalankanlah mereka dengan rahmat kebijaksanaan. Semoga mereka dapat melaksanakan amanah dengan penuh cemerlang untuk agama ya Allah, bangsa dan negara tercinta ini ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Karim ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah.
Dan janganlah jadikan dosa-dosa kami batu beban yang memberatkan perjuangan ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minna. Majlis yang langsung akan terus terpancar keberkatan dari ilahi. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan daripada Yang Berusaha Datuk Izzuddin Ilyas selaku memangku Ketua UMNO Cawangan Kesiaran Kesumbasari merangkap bendahari bahagian UMNO Hulu Selangor. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, begitu. Terima kasih kepada saudara pendengar majlis, saudara Amir Zarif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha yang diraihkan Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor. Seterusnya Ketua Pergerakan Wanita UMNO Cawangan Kesiaran Kesuma Puan Haizah Hakinas, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Cawangan Saudara Nik Hasif. Sebelum tu saya terlupa, kita ada wakil daripada Pemuda Bahagian, naik Ketua Pemuda Bahagian Hulu Selangor Saudara Omar Khattab, wakil kepada sahabat kita, sahabat Muafakat Nasional Zon Sungai Buaya Haji Sofi, dan rakan-rakan PAS Zon Sungai Buaya. Kita ada Tuan Wan Hairul, Haji Fadullah, Cikgu Azam. Alhamdulillah. Seterusnya semua ahli jabatan kuasa, Cawangan Kesiaran Kestumbang, jabatan-jabatan ketua-ketua cawangan gugusan Bandar Sungai Buaya dan juga gugusan Kampung Sungai Buaya, ahli-ahli cawangan Kesiaran Kesumba yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini dengan hujan rahmat yang turun di hari di upacara perasmian mesyuarat kita dapat turunkan Ketua Penerangan Barisan Nasional yang merupakan mantan kepada pegawai khas Bos U, Bos Tu, Datuk Seri Najib Razak, yang sejak PRU ke-14 sehingga kini beliau tidak henti-henti melawan segala fitnah dan tomahan daripada pembangkang. Alhamdulillah, cawangan Kesiaran Kesumba adalah cawangan yang termuda saya rasa di pilihan Bandar Sungai Buaya. Ya, di pilihan Bandar Sungai Buaya kita ada 4 cawangan, dan cawangan yang paling kurang ahlinya adalah cawangan Kesiaran Kesumba. Kita tertubuhnya 6 tahun yang lepas dengan ahli hanyalah seramai sekitar 78 orang, tapi berkat kesungguhan dan semangat ciptakan pada agama bangsa dan pada akhir, jumlah ahli terkini berakhir 31 Disember 2019 adalah seramai 97 orang. So kita nampak ramainya yang dah mulai yakin untuk terus bersama-sama dengan UMNO dalam wadah perjuangan politik. Alhamdulillah. Walaupun kita kalah di dalam PRU ke-14, tetapi semangat akar umbi, semangat ahli-ahli cawangan tidak pernah luntur. Ya, kita lihat semenjak kekalahan 2018, kita tetap terus mengadakan program-program, aktiviti-aktiviti untuk ahli-ahli dan juga
masyarakat setempat, ya. Kalau tak silap saya, paling kurang setiap 3 bulan ada sahaja aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh cawangan maupun daripada pergerakan wanita dan juga pergerakan pemuda. Untuk makluman semua juga, cawangan Persiaran Kesumba diwakili oleh hampir 60% adalah ahli-ahli muda, itu pemuda dan puteri, ya. 60%, ya. Hampir 60% adalah pemuda dan puteri. Malangnya tahun ni sayap puteri kita tak dapat ditumbuhkan disebabkan oleh kekangan beberapa ahli-ahli. InsyaAllah saya terus akan cuba berusaha mewujudkan sayap puteri di cawangan ini, ya. Pada saya satu sajalah, kekuatan UMNO itu adalah terletak pada akar umbinya ini. Kita tidak pernah lari, kita tidak pernah gentar, dan kita tidak pernah berpatah, ya, walaupun kita menerima tamparan kekalahan hebat dalam PRU ke-14, ya. Itulah kekuatan UMNO dan itulah kekuatan ahli-ahli UMNO, ya. Kita tetap setia berada di cawangan walau apa pun terjadi, ya. So, harapan saya untuk ahli-ahli cawangan, kita teruskanlah kebersatuan kita, ya. Kekuatan kita adalah terletaknya pada persatuan dan persatuan. Yang keduanya, saya juga mengalu-ngalukan kehadiran rakan baru kita PAS ke dalam Muafakat Nasional. Kita juga di Bandar Sungai Buaya telah banyak aktiviti-aktiviti bersama dengan PAS Zon Sungai Buaya. Hampir, saya rasa lebih daripada 4 program-program bersama telah kita adakan. Program yang terbesar adalah kita menganjurkan ceramah perdana Muafakat Nasional Zon Timur Negeri Selangor yang kita telah adakan pada tahun lepas. Kita juga telah mengadakan 2 kali korban Muafakat Nasional, ya, tahun lepas dan tahun ini, dan juga banyak lagi program-program bersama. Kita telah nampak keserasian yang kita ada, dan harapan saya agar keserasian dan penyatuan kita dalam Muafakat Nasional ini berterusan, ya. Yang ketiganya, saya juga suka untuk memberitahu berkenaan, saya rasa semua orang perasan ataupun telah merasakan kehangatan bahang PRU ke-15 ini, ya. Untuk makluman semua, sedikit info berkenaan PRU 14, khususnya PDM Bandar Sungai Buaya. Ketika itu kita ada hampir 2,400 penghuni di Bandar Sungai Buaya. Peratus keluar penghuni pada hari tersebut adalah sebanyak 85%, hampir kepada 2,300 orang keluar penghuni. Barisan Nasional kalah dengan teruk di PDN Bandar Sungai Buaya. Kita tak pernah kalah sebelum ini di PDN Bandar Sungai Buaya. Kita hanyalah mendapat sebanyak 500 lebih undi sahaja, ya, di PDN Bandar Sungai Buaya. 500 itu saya percaya datangnya daripada ahli-ahli UMNO di gugusan Bandar Sungai Buaya. 3 lagi cawangan Sungai Buaya, ahli-ahli mereka adalah sebanyak 100 lebih, dan campur Persiaran Kesumba sebanyak 80 ke 70 masa itu. So kita dapat 500 undi saja. Kita gagal meyakinkan rakyat ataupun masyarakat lebih percaya kepada tomahan dan hasutan kuat berkaitan terhadap kita sebut Imam apa ni, Imam Makurasan, orang lama, veteran UMNO Sungai Buaya. Kita mendapat 500 lebih undi, dan pada hari itu PAS mendapat 600 lebih undi, manakala Bersatu untuk DUN Batangkali mendapat 1,000 undi. Tetapi di Parlimen kita kalah lebih besar. Pakat PKR mendapat 1,200 undi, seperti itu. Kita kalah 400 dan penambahan sedikit pada PAS sebanyak 300, ya. Tetapi saya tak nak menoleh ke belakang ataupun melihat ke belakang. Kita harus ke depan. Jika kita lihat banyak isu-isu nasional sekarang ini yang dimainkan baik di pihak kita maupun di pihak perbankan, tapi yakinlah bahawa kekuatan kita
kekuatan kita terletak pada setiap akar umbi ini ya. So tanya sekali lagi saya ucapkan kepada semua akar umbi yang tidak berganjak-ganjak. Jadi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita ada yang dah melompat parti, yang keluar parti, tetapi akar-akar umbi ahli-ahli cawangan tetap setia bersama cawangan. Alhamdulillah, itulah kekuatan kita ya. So saya rasa semua nanti kata-kata ataupun semangat ataupun isu-isu baru yang akan mungkin disampaikan oleh ketua penerangan DN kita, tunggukan je lah ya nanti insyaAllah. So harapan saya, marilah kita bersama-sama kuatkan tekad, bersatu, bersetia dan berkhidmat demi untuk agama, bangsa dan negara. Hidup UMNO! Hidup Muafakat Nasional! Hidup Muafakat Nasional! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk atas ucapan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput dan mempersilakan Ketua Penerangan UMNO bahagian Hulu Selangor, Haji Nur Muhammad bin Badarudin untuk menyampaikan sedikit ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, saya tengah live. yang dihormati, yang dimuliakan Tuan Syam Dalil, Ketua Perangan Masuk sekali. Bangsa Nasional Negeri Selangor, yang dihormati Tuan Sofi Husin, Timbalan Ketua PAS Zon Surabaya, dan rakan-rakan yang berusaha naik Ketua Muda Bahagian, Saudara Omar Katab, sahabat saya sebagai Ketua Cawangan Persiaran Kesumba, Datuk Izzuddin alias Merangkap Bendahari UMNO Bahagian, yang tak lupa juga pada Puan Haziah Kanis, apa kena susah sikit nak sebut nama ni. Aizah Kanis. Jadi Haizah adalah dia ni merangkap Ketua Wanita Cawangan, merangkap AJK Bahagian, AJK Wanita Bahagian. Saudara Hero Persiaran Kesumba Asif, dia famous. Dia di Sungai Bahia tak famous, tapi di peringkat nasional dia famous. Dia tingkat 38, saya tak boleh panjat, dia boleh panjat. Seterusnya kepada semua ahli UMNO sekalian, sebelum kita sama-sama panjatkan syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan izinnya kita dapat mengadakan mesyuarat cawangan Persiaran Kesumba pada petang ini seperti dituntut oleh Pendaftar Pertubuhan. Walaupun dalam pandemik kita ni COVID bertopeng semuanya, tapi saya ucapkan tahniahlah kepada Datuk Izzuddin berjaya juga mengumpulkan seramai mungkin untuk mengadakan mesyuarat. Dan tak lupa juga saya mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada Datuk Isyam, Tuan Isyam Jaya kita, sebab dapat meluangkan masa ya, untuk datang merasmikan masyarakat cawangan hari ini bersama rombongan dia, rombongan tuan tu dah lama-lama saya tahu Madin dengan Kori ini memang dah terkenal dengan saya. Terima kasih datang, inilah tempat saya. So saya tak ada cadangan nak berucap panjang, saya nak cuma bagi pihak UMNO bahagian Hulu Selangor, saya ni pun bidang terjun ni bagi pihak UMNO bahagian Hulu Selangor, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Isyam yang sudi meluangkan masa untuk datang merasmikan. Dan saya apa yang harapan saya sebagai Ketua Perangan Bahagian dan juga ahli-ahli UMNO yang ada, termasuklah Muafakat Nasional yang ada di PAS yang ada ni, kami naklah sedikit sebanyak modal untuk kami bercakap di grassroots. Kalau kita cakap setakat ini je tak ada makna ni. Jadi maknanya kalau kurang kita boleh bercakap di grassroots
bagilah dulu kami sikit dengan keadaan politik bergolak, ada PN, ada MN, ada PN, MN, DN. Jadi sekarang ni ada pula lagi pejuang pula lagi, jadi kita pun confused, ya, kita pun confused. Dan latest ni kita dengar pula Parti Bunga Bersatu ni nak mohon pula masuk MN. Kita pun tak tahu macam mana, ya. Dah elok MN UMNO dengan PAS dah elok bekerjasama, dah hampir nak ke puncak, dia pun masuk, dah nak rombak balik. Jadi itu maknanya kita nak ingin tahu juga, kami minta lah. So saya tak nak bercakap panjang. Sekali lagi untuk sebelum saya mengakhiri ucapan saya ucapkan terima tahniah dan terima kasih kepada Dato' Izzuddin dan ahli-ahli UMNO Cawangan. Kalau tak ada ahli-ahli UMNO Cawangan datang pun dia pun tak boleh bersuara juga. So terima kasihlah kepada semua ahli-ahli Cawangan yang datang petang ini. Dan semua sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tuan Syam kita sebab sudi meluangkan masa untuk merasmikan mesyuarat Cawangan Persatuan Kesumbah. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan bagi banyak modal, guys. ucapan yang sederhana tadi. Hadirin yang dimuliakan, daun semula di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah di hulu, sembah diberi, kata perasmi hajat ke kami. Bagi memeriahkan lagi majlis kali ini, majlis sangat berbesar hati menjemput Tuan Isham Jalil, Ketua Penerangan Barisan Nasional Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan persidangan tahunan UMNO Cawangan Persiaran Kesumba Bandar Sungai Buaya kali ke-6. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Saya putar sini je. Okey, terima kasih Tuan Ketua Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abang Haji Nur, sahabat saya yang dah lama saya kenal juga, dan saya ingin ucap tahniah nombor satu kepada Dato' Izzuddin, Ketua Cawangan sini, sebab walaupun Cawangan ini adalah cawangan terkecil di Hulu Selangor, tapi Datuk telah berjaya, terkecil tu dia punya in terms of kalian Datuk cakap tadi, tapi Datuk telah berjaya kumpul crowd yang macam ni, tuan-tuan. Ini adalah satu kejayaan untuk cawangan ini. Sebab dalam Hulu Selangor ni kita ada lebih kurang 100 lebih cawangan, betul-betul 145. Kalau setiap cawangan boleh kumpul macam ni 50-60 orang, bila pergi pilihan raya kita dah ada dekat 7,000 jentera di situ di Hulu Selangor. Itu belum campur PAS lagi Tuan Sofi. Kalau campur PAS 7,000, campur PAS 7,000, dah 15,000 tuan-tuan. 15,000 tu kuat tu di Hulu Selangor. So saya ingin ucap tahniah lah tu, dan akak Ketua Wanita, Ketua Muda, Puteri tak ada lagi, dan wakil daripada Muda Bahagian juga. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin cakap sikit hari ini, sikit saja, tapi lepas ni saya nak ambil soalan, berdialog dengan tuan-tuan berkenaan dengan apa, sebab saya juga di Perhubungan Selangor BN. So di situ saya dalam mesyuarat dengan pengurusi perhubungan dan juga wakil-wakil daripada Barisan Nasional dan PAS dan UMNO dalam Mufakat Nasional. Dekat situ kita nak tahu juga daripada akal umbi ni cakap apa. Sebab dalam UMNO dan PAS kita ambil suara akal umbi, kita bukan top down saja, kebanyakan ialah kita daripada akal umbi ke atas. Sehinggalah pimpinan nasional. Kalau tuan-tuan lihat hari ini pimpinan nasional kita dah buat banyak keputusan mengikut daripada suara-suara akal umbi. So mereka ingin dengar apa yang akal umbi cakap pada hari ini, iaitu suara tuan-tuan lah. Banyak orang tulis ini suara kaumbi, tapi sebenarnya siapa kaumbi? Tuan-tuan dan perempuan, akak-akak, makcik-makcik, pakcik-pakcik lah kaumbi sebenarnya. Dan satu lagi yang saya setuju, Dato' Izzuddin kata, ini daripada maklumat yang saya dengar tuan-tuan, pilihan raya nak dekat, saya telah dimaklumkan bahawa dalam tempoh 90 hari ini Parlimen akan dibubar. Paling awal ialah akhir bulan ni atau bulan depan. So kalau Parlimen dibubar hujung bulan ni, tapi saya rasa awal bulan depan, selepas bajet dibentang, maksudnya Parlimen akan dibubar pada bulan September.
Dan kita akan ada 60 hari untuk pilihan raya. So pilihan raya akan diadakan bulan 11 atau bulan 12 tuan-tuan. So sekarang kita dah kena masuk gear lah sebenarnya. So sebab itu elok kita buat sesi-sesi penerangan begini. Dan bukan tuan-tuan sahaja yang ada di sini. Saya tengok abang-abang pakcik-pakcik dekat dalam gerai-gerai dekat situ, dalam kedai-kedai ni pun mendengar juga tuan-tuan. Di kawasan saya di Sungai Buloh, minggu lepas majlis MBSA buat dia buat gotong royong perdana tuan-tuan. Dia buat gotong royong perdana, habis kedai-kedai semua, kebanyakan kedai-kedai dia situ, dia tutup, dia roboh. Padahal kita sebelum tu kita suruh dia sita mesin judi tuan-tuan. Tapi dia angkut mesin jahit. So saya pun so itulah yang kita pun pergi ke bawah, tengok juga macam mana keadaannya. So saya harap di Hulu Selangor ni tak ada lagi mereka buat kenduri macam tu tapi inilah di bawah kerajaan negeri PKR ni tuan-tuan. Dah berapa penggal kita di bawah kerajaan negeri PKR. Majlis-majlis ni semua di bawah mereka, di bawah MBSA ni, di bawah Menteri Besar. Kita nak tahu apa tindakan mereka bila mereka dah menang 3-4 penggal. Dan mereka pun menang beribu-ribu tuan-tuan. Macam ahli parlimen saya di Sungai Buloh, Siva Rasa, jarang sangat turun kawasan, dia pun tak peduli. Dengan kes ini pun dia tak peduli sebab dia menang 20,000. Bila ahli parlimen menang puluh-puluh ribu, dia tak peduli, dia overconfident. Dia kata dia tak peduli pada tuan-tuan pun, tuan-tuan undi dia juga, dia kata. Sebab itu kali ni PRU 15 kita kena tukar tuan-tuan, supaya mereka ni sedar sikit dan mereka ambil perhatian dan prihatin juga pada kita. So tuan-tuan, bila PRU nak dekat, kita ada banyak hari ni banyak perkembangan terbaru. Di sini kita tengok Tun Mahathir pun baru buat parti baru, Pejuang. Saya tak tahulah apa yang diperjuangkan tuan-tuan. Tahu saya selama ini perjuangan Mahathir ni dia banyak bagi perhatian kepada business interest, kroni-kroni dia nak jadikan anak dia sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak cerita sikit apa kena-mengena dia dengan kita. Dia pergi di SLIN, dia letak seorang calon menentang calon kita, calon Muafakat Nasional. Kita ada calon Muafakat Nasional, ada lagi satu calon bebas, dan dia letak calon dia pula. Dan calon dia tu dia letak nama pun Kushairi. Dia letak nama calon itu sama macam kita punya wakil rakyat BN kita, arwah kawan saya tu, arwah YB Kushairi tu kawan saya. So dia sengaja, mungkin lah dia sengaja letak calon bebas ni sama macam nama untuk mungkin nak mengelirukan rakyat ke apa, saya tak tahu. Tapi kalau kita lihat calon dia tu bukan orang situ, tak mengundi pun di situ. Calon dia tu mengundi di Teluk Intan, tak ada pun di situ. Dia letak oleh Tun Mahathir sebagai calon bebas untuk lawan. Apakah kesannya pada kita tuan-tuan? Saya nak cerita sikit dengan brief, sebab saya nak berdialog dengan tuan-tuan sekejap lagi tentang apa sebenarnya rancangan Dr. Mahathir ni dan apa yang dia boleh buat masa PRU 15 ni tuan-tuan. PRU 14 kita dah tahu, dia mecahkan orang Melayu dapat 25%, lepas tu daripada sokongan orang Melayu, dan beliau telah jadi kerajaan daripada negeri. So kali ini dia tubuh parti baru, Pejuang. Adakah tuan-tuan rasa dia boleh dapat 112 kursi untuk menang pilihan raya dan jadi Perdana Menteri ke-9 pula? Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh ke? Tak ada. Okey. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Ya. Betul. Saya pun tak rasa Dr. Mahathir boleh dapat 112 kursi tuan-tuan. Dan saya tahu Tun Mahathir ni, nombor satu, saya tak pernah underestimate dia. Walaupun saya banyak kritik dia, tapi pendapat saya, Dr. Mahathir dia bukan target 112 kursi tuan-tuan. Dia tidak target 112 kursi. Rancangan beliau adalah sebenarnya target 15 kursi saja. 15 kursi saja. Sebab dengan 15 kursi beliau boleh jadi Perdana Menteri ke-9. Kenapa? Dia target 15 saja. Sebab dia tahu di Semenanjung ini kita ada 165 kursi parlimen. 165. Di Sabah Sarawak tak campur lah, 165 lebih, dekat 170 kursi parlimen di Semenanjung. Nah, dia juga tahu
yang Anwar dan DAP dan konco-konco mereka boleh dapat dalam 75 kursi macam tu, 70 ke 75 kursi. Dan kita juga tahu DAP ni kursi dia ada sekarang ni ada 42, dan DAP punya kursi ni fixed deposit dia. Ini kawasan-kawasan Cina tuan-tuan. Kawasan macam Damansara, Petaling Jaya yang mereka menang 100,000 dulu seputih. Itu kalau kita bertanding pun saya rasa macam entahlah, macam mencurah garam di air laut saya rasa. Itu sebab kali ini saya rasa saya tengok bila pengundi-pengundi mereka tengok kajian apa kita ni Muafakat Nasional ini adalah kajian Melayu Islam. So saya tak rasa orang-orang mereka yang menyokong orang-orang bukan Melayu, bukan Islam yang menyokong DAP dan PKR akan mengundi kita kali ini. Sebab lagilah bila dia tengok ini Muafakat Nasional, ini kajian Melayu Islam, lagi dia tak akan unduh kita. So 42 kawasan DAP, mungkin 1-2 kita boleh ambil balik. Kawasan macam Raub, itu ada kawasan Melayu. Dulu orang Melayu pun sokong DAP, kali ini mungkin kita boleh ambil, tapi 1-2 saja. Fixed deposit mereka ada 40 tuan-tuan, DAP punya kawasan. Itu susah. Sebagai pejuang politik, kita kena be realistik juga. Satu. Dan juga beliau tahu Anwar pun boleh tarik kawasan campuran ini, ya peratusan pengundi Melayu pun rendah. Kawasan pengundi India dan kawasan orang-orang bukan Melayu macam tadi, Anwar boleh dapat sekarang, Anwar ada 50 kursi tuan-tuan. So katakanlah dia boleh maintain kawasan-kawasan bandar yang kita tak boleh ni, kita bagi dia 60% success rate daripada 50 kursi yang dia dapat. Lepas Azmin pun keluar dalam 11 50 tolak 11, Azmin Anwar ada 39, tolak lagi 9 lah kata, dia dapat 30. So PRU 15, kebarangkalian yang success rate DAP, Anwar dan geng-geng dia adalah 70 kursi. 70 kursi. Itu pengiraan 70 ke 75 kursi daripada 165. Dan kita pula macam mana? Dan fixed deposit kita pun sebenarnya lebih kurang tuan-tuan. Sekarang kita ada 39 campur MCA MIC 42, campur PAS 18, kita ada 60. Kita mungkin boleh tarik kalau campur undi yang lepas lagi 30 kawasan. So 60 campur 30, 90. Itu kita punya target. Di Semenanjung 90 daripada 165 kursi. Saya terus cerita pilihan raya tak apa tuan-tuan, sebab kita nak dekat-dekat ni. 90 kursi. Kalau kita dapat 90 kursi, insya-Allah Sabah Sarawak akan ikut kita. Sabah tak apa, sekarang dia tengah bergolak. Sarawak GPS PBB dia incline untuk bersama kita. Kalau kita dapat 90 kursi, kita boleh membentuk kerajaan. Itu target kita. Sebab itu Mahathir target 15 kursi. Dia tahu dia tak boleh ambil 15 kursi daripada PKR dan DAP tuan-tuan. Dia nak ambil daripada kita ni. So 90 kursi tolak 15 kursi jadi 75 kursi tuan-tuan. So tengok keputusan PRU 15. Katakan kita dapat 75 kursi, PKR dan DAP pun dapat 75 kursi. So campur 75 berapa tuan-tuan? 150. Adakah kita boleh bentuk kerajaan? Tak boleh. Adakah Anwar dan DAP boleh bentuk kerajaan? Pun tak boleh. So untuk membentuk kerajaan dapat 90 kursi di parlimen, kita perlukan siapa? Bukan Sarawak kita tolak tepi dulu, dia tunggu kita. Siapa yang kali ini, siapa yang menang Semenanjung akan dapat the whole thing. Jadi kita, siapa yang dapat Semenanjung, siapa yang dapat 90 kursi di Semenanjung. So di sinilah target Dr. Mahathir untuk jadi penentunya. Dia nak jadi kingmaker. So kalau dia dapat 15 saja, siapa-siapa yang ada 75 tadi dapat 90, tambah Sabah Sarawak punya kursi, dia akan ikut. Sebelum ini pun dia orang ikut Dia bebas, dia tak masuk dalam Perikatan Nasional atau PH dulu, tapi dia menyokong siapa yang akan jadi kerajaan, siapa yang ada majoriti kursi di Semenanjung. Itu kira-kira dia. Kalau katakan Mahathir ada 15 kursi, yang bahayanya dia pula boleh jadi kingmaker. Dan bila dia dapat kingmaker, dia boleh buat deal tuan-tuan. Macam dulu dalam Pakatan Harapan lah, dia cuma ada 13 kursi saja.
Tapi macam mana pula dia boleh jadi Perdana Menteri? Sebab dia boleh swing ni. So inilah bahaya dia sebenarnya. Sebab itu saya kata dia tak target 112 kursi, dia cuma target 15 kursi saja, Mahathir ini. So bila dia dapat 15 kursi, tuan-tuan rasa dia nak buat deal dengan siapa? Dengan kita ke dengan sebelah sana? Dia dengan kita dia dah tak boleh dah. Mahathir dengan PAS pun, tuan-tuan rasa dia pasal dia lah UMNO dengan PAS dulu berpecah. Dan selama berpuluh-puluh tahun UMNO dan PAS tidak boleh bekerjasama sebab Dr. Mahathir. So dia tengok UMNO pun dia tak mahu, dia tengok PAS pun dia tak mahu. So kalau dah ada dia 15 kursi, dia tak akan pergi dengan kita, tuan-tuan. Dia akan buat deal dengan sebelah sana. Sebelah sana pun memerlukan dia. Apa yang dia mahu, tentu baru dia katalah. Sama ada letak anak dia jadi timbalan Perdana Menteri ke, jangan kacau kroni-kroni dia ke dan sebagainya. Anwar nak sangat jadi Perdana Menteri, okey tak apa, Mahathir kata awak nak jadi Perdana Menteri, awak confirmkan anak saya jadi timbalan Perdana Menteri. DAP pun setuju, janji mereka boleh jadi kerajaan semula. DAP takkan boleh jadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu, tapi sekarang Mahathir yang akan tarik. So inilah strategi Dr. Mahathir yang kita kena tahu. Ada orang tak nampak, saya bagi nampak. Kalau Dr. Mahathir dapat 15 kursi, maka kerajaan PRU 15 kita masih tak boleh menang, tuan-tuan. Kerajaan PRU 15 masih akan jadi kerajaan PH. Sebab dia akan bawa 15 kursi ini pergi alik sana, dan kita masih tidak boleh membentuk kerajaan lagi. Sebab 15 kursi itu dia akan ambil daripada kita punya. So sebab itu, walaupun kita punya traction semakin tinggi, sokongan ke atas mufakat nasional selama ini makin bagus, kita telah menang 6 kali pilihan raya. So insyaAllah kali ini di PRK Slim kita menang 7-0. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan ambil mudah. Kita tak boleh complacent dan complicit. Sebab dia dapat saja 15 kursi, itu nanti kita pula, sama ada kita atau semua orang terpaksa tunduk lagi pada dia ini. So dia ini, saya kritik dia, tapi saya tak ambil mudah dengan Mahathir ni. Saya buku-buku dia semua saya dah baca, tuan-tuan, saya study dia ni. So inilah rancangan dia untuk dapatkan 15 kursi. Dan kita tidak boleh benarkan perkara ini berlaku, tuan-tuan. Kalau kita benarkan perkara ini berlaku, jika Mahathir dapat 15 kursi, PH akan jadi kerajaan kembali, DAP akan jadi kerajaan kembali. Jangan lupa apa yang berlaku semasa 22 bulan mereka minta, tuan-tuan. Saya nak ingatkan semula, 22 bulan mereka merintah, 38 bilion aset negara telah dijual dalam tempoh setahun. Mereka tambah hutang 138 bilion dalam tempoh setahun. Pasaran saham jatuh 303 bilion, tuan-tuan. Harga sawit, di Hulu Selangor ni, harga sawit pun jatuh. Dulu buah tandan segar, kalau tuan-tuan ada di keliling ni, Hulu Selangor ni kawasan Felda. Buah tandan segar daripada zaman kita dulu, 1 tan harga 700, jatuh jadi berapa? RM180. Kita sini ada peneroka Felda, RM180. Kos, saya pun tahu pasal Felda ni dengan sawit ni, kos untuk kita harvest pun RM200. Nak bayar baja, nak bayar orang upah itu RM200. Dulu masa zaman PH, kita nak makan apa? Kalau 1 tan buah tandan segar kita jual, dapat RM180, kos RM200, kita rugi pula RM20. Baik tak payah harvest. Kalau orang ada smallholder 10 hektar, dia dapat 10 tan, dia pula kena keluar duit RM200 untuk harvest. Baik, dia tak payah harvest. Sebab apa? Sebab Mahathir pada ketika itu cari gaduh dengan negara China, dengan negara India, sampai kita punya sawit jatuh. Jangan lupa hal itu. Dan kemarin ada debate pasal tabung haji, tuan-tuan. Apa yang berlaku tabung haji? Habis. Dulu kita bagi dividen on average 6%, 6.5% sebelum itu. Datang mereka ini dah lah dijual aset tabung haji, dia transferkan 19.9 bilion kepada satu SPV, diletak di bawah Menteri Kewangan. Menteri Kewangan dia siapa? DAP. Macam mana dia boleh transfer dekat 20 bilion aset tabung haji ni? Dan dia transfer dengan harga murah berdasarkan harga pasaran saham. Bila pasaran saham jatuh 303 bilion, orang keluar daripada pasaran saham kita jatuh teruk dalam sejarah.
mestilah harga pun murah. So dia beli time harga murah. Dulu zaman kita beli, kita akan jual, kita cuma jual harga masa harga tinggi sebab kita beli harga murah. Mereka ini dia jual harga murah kepada SPV, di mana kepentingan itu yang ditentukan oleh kawan-kawan mereka. Dan mereka kata syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat yang dia jual ni tak buat duit. Tapi saya sendiri 2 tahun lepas saya sendiri tengok list syarikat-syarikat ni. Saya bincang dengan Tok Najib, yang dia jual tu UEM, IJM, Malakoff. Ini bukan syarikat-syarikat yang rugi, tuan-tuan. Ini syarikat-syarikat yang untung. Syarikat-syarikat ini yang bayar dividen kepada tabung haji, yang boleh kita pergi buat yang pergi buat haji itu, dividen itulah kita kumpul duit nak dapat 9,900 untuk kita pergi ni. Kalau kita masuk awal tabung haji RM2,000, kalau kita dapat dividen setiap tahun 6%, dalam tempoh berapa tahun kita dah boleh cukup duit pergi haji. Tapi kalau dibayarnya 1.25%, kita masuk 2,000, 3,000 dalam tabung haji, berapa puluh tahun kita nak tunggu untuk pergi haji. Dia letaknya pengarah dalam tabung haji pula. Dia kata, oh nak letak duit tabung haji bukan nak buat untung. Dia kata, bukan pasal nak buat untung tak buat untung. Sebabnya orang yang banyak simpan duit dalam tabung haji ni, mereka menabung untuk pergi ke Mekah. Tapi mereka tak cukup duit. Siapa yang ada 10,000 untuk pergi Mekah? Kalau dia taruh 5,000, kita bagi dia 6% dividen setahun, dalam tempoh 7 tahun. Saya kira dia boleh ada cukup duit untuk pergi haji dalam tempoh 7 tahun, tuan-tuan. Tapi kalau dia masuk 5,000, Mujahid bagi dia 1.25%, dia kena tunggu berapa tahun? 50 tahun untuk pergi haji cukup duit. Tak masuk akal. Orang-orang ini punya kerja. Lepas tu dia kata, oh sebab pemulihan. Pemulihan apa? Kalau pemulihan aset ni ditransferkan kepada Menteri Kewangan DAP pula, ini pemulihan apa? Dia ambil aset-aset bagus, transfer ke situ. Itu bukan pemulihan. Dia kata dulu kita mentadbir tabung haji tak betul. Dia kata tengok dia punya laporan audit daripada Price Waterhouse. Kita kata kita pun ada laporan audit daripada third party Ernst & Young juga. Tapi kita ada laporan audit tambahan daripada Ketua Audit Negara. So kita minta masa zaman dia laporan audit daripada Ketua Audit Negara juga, dia tak bagi. Dia kata tak ada. Mana boleh macam tu? So kita punya laporan kewangan ada daripada third party, daripada private punya auditor, dan juga disahkan dan dipergi daripada Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara ni bukan dia seorang, tuan. Satu jabatan ada berapa ribu accountant kat situ. Mana boleh tipu? Tapi bila kita suruh dia sahkan dia punya, mana kata yang rugi tu mana? Telah disahkan oleh Ketua Audit Negara ke tidak? Tak ada, dia tak boleh bagi. So siapa yang cakap benar di sini? Tapi aset-aset kita dia dah jual dah 19 bilion. Bagi kita dividen 1.25%. Lepas tu panggil kita penyamun pula, tuan-tuan. Saya nak tanya dia, penyamun mana bagi dividen 6.5%? Yang dia bukan penyamun bagi kita 1.25%. So siapa yang penyamun sebenarnya? Dia penyamun. So ini salah satu lagi benda yang saya nak cerita, apa yang mereka telah buat. Dan sebab itu kita tak boleh kembali kepada kerajaan PH lagi. Dan bukan itu saja, tuan-tuan, semua benda bantuan dipotong masa zaman dia. Jangan kita lupa. Bantuan kepada petani penuai getah semua potong. Dulu penuai getah masa musim tengkujuh, sekarang musim hujan pun ada. Kita bagilah 200-300. Bukan banyak benar, bajet kerajaan 200 juta je pun untuk bantu penuai getah masa zaman musim tengkujuh, musim hujan, untuk dapat bantuan 200-300 satu bulan. Bolehlah dia makan sikit, bukan banyak benar. Itu pun dia potong. Datang menteri dia yang duduk seputih, tak tahulah ada ladang getah atau tidak, dia seputih kata tak boleh. Kalau masa musim ini tidak dibagi 200-300, kena pergi menoreh juga. Pakailah, taruh skirt lah, apalah dekat pokok getah dan sebagainya. Dia kata boleh menoreh masa ni, awak menoreh kita bagi, dia kata subsidi hasil getah RM2.20 ke sebagainya. Tapi kena pergi menoreh juga. Saya tak tahu menteri ini dia belajar mana menoreh, tuan-tuan. Dia tak tahu kalau musim tengkujuh di kawasan saya dulu masih ada ladang getah. Saya dibesarkan di Ulu Klang.
Gombak depan itu sekolah saya dulu, sekolah kebangsaan Kelanggit. 30 tahun saya duduk Gombak. Dekat situ depan tu memang ada getah. Kita bila musim hujan, hujan bukan datang beratas, bukan boleh taruh skirt keliling daripada pokok getah tu. Dia datang kiri kanan depan belakang tuan-tuan. Habis basah kulit getah, nak menuih pun tak boleh keluar getah. Dapat Menteri DAP, disuruhnya menuih juga, potong 200 juta, 300 pun kita tak dapat. Sawit jatuh harga, dia suruhnya kita minum minyak sawit 1 sudu sehari, dia kata seorang, untuk tampung harga sawit. Saya kata kalau 1 sudu tak cukup, nak tampung ekspor sawit kita yang jatuh sebab Mahathir cari gaduh dengan India, kita kena minum 7 liter minyak sawit setiap orang 1 hari, 7 liter tuan-tuan. Kalau Haji Sofi ada di rumah, ada anak 5 dengan Haji Sofi laki bini 7 kali 7, 49 liter. Maksudnya 7 botol tu togok hari-hari. Ini Menteri PH punya suggestion, jangan kita lupa. Dia jualnya harta kita, harta negara dijualnya, dipotongnya semua bantuan kita. Dia potongnya 200 juta bantuan untuk penuhi getah. Tapi dia buat satu projek pula di di Pulau Pinang. Projek pembaharuan benda ni, rel kereta api Bukit Bendera nak tukar rel baru untuk Pulau Pinang. Ini Menteri Kewangan dulu 100 juta. Yang tu boleh pula. Orang kita ada ke pergi naik Bukit Bendera tu banyak kali. Itu pelancong pun dia naik Bukit Bendera tu. Apa salahnya dengan yang sekarang ni? Kita boleh naik tangga pun tak apa. Kalau nak buat itu time ekonomi bagus, okey. Tapi bukan ekonomi macam ni. Dan kalau nak buat projek itu, janganlah potong daripada proyek getah. Proyek getah awak potong 200, buat projek 100 juta. Ini tak masuk akal. Jangan kita lupa tuan-tuan berkenaan ini. So sebab itu, kalau kita biarkan Dr. Mahathir dapat 15 kursi, kita akan rugi sebab 15 ini datang daripada kawasan kita, bukan kawasan DAP dan bukan kawasan PKR. Dan PH atau DAP akan jadi kembali berkuasa. Adakah itu yang kita mahu? Saya tidak mahu tuan-tuan. So, kita akan rugi. Sebab itu saya ingin cakap, siapa orang Melayu dan orang Islam kali ini PR15, siapa yang sokong Mahathir atau PH, mereka fikir ini adalah sebab mereka ini akan menyebabkan DAP kembali berkuasa. Mahathir tak peduli pasal ni, sebab dia dah buat deal dengan DAP. Dulu pun dia masih bekerjasama dengan DAP. Bila nak tubuh Kerajaan Perikatan Nasional pun dia tak join kita, dia pergi join sana. Bila Lim Guan Eng didakwa di mahkamah, belum masuk mahkamah lagi dah cakap ini adalah pendakwaan politik. Bila time Lim Guan Eng dengan DAP, belum apa-apa lagi dah pendakwaan politik. Tapi time kita tak ada bukti pun, kita tanya mana bukti bos Datuk Najib bersalah ni, dia kata saya tak ada bukti. Mahathir cakap saya tak ada bukti. Itu pasal inilah perjuangan kita tuan-tuan. Sebelum saya masuk soalan, itulah di dalam perjuangan ini banyak cabaran tuan-tuan. Saya ucap terima kasih juga pada Datuk Mat Nazari, sahabat saya juga. Dia pun telah banyak berjuang juga Dulu selalu saya jumpa dia 2-3 kali datang ofis saya juga dulu okay. Masa saya di pejabat Perdana Menteri dulu. Datuk Mat Nazari sebelum ni adun, lepas tu diuji tidak lagi adun, dulu ketua perhubungan, sekarang lagi bukan ketua perhubungan. Saya pun sama, saya dulu pegawai besar kerajaan tuan-tuan 7 Sabi. Di bawah saya dulu di departmen saya ada 70 orang bawah saya. Lepas tu dulu semua kereta dapat, driver dapat, orang gaji dapat.